Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara, apa khabar? Alhamdulillah. Dengan izin dan juga ketentuannya, sekali lagi dapat kita bertemu dan juga bertamu di teratak halaqah Akar Tradisi Ilmu. Pada malam ini kita berwajah baru bersempena dengan meraihkan kedatangan bulan Maulid Rasul. Halaqah istimewa Februari akan membawakan tajuk-tajuk berkaitan dengan kecintaan kita kepada Nabi SAW. Saudara, seperti yang telah diwar-warkan, pada malam ini kita akan membicarakan satu tajuk yang begitu istimewa, iaitu sepasang sepatu Rasul. Bersiaran secara langsung dari Studio C, Seri Pentas. Saudara, halaqah edisi sepasang sepatu Rasul akan menyampaikan beberapa rantaian kisah-kisah agung baginda yang serba sederhana, sangat merendah diri dan penuh dengan nilai-nilai akhlak yang wajar untuk kita perhalusi. Dan saudara, bila menyebut kalimat sepatu Rasul, ketahuilah sepatu baginda bukannya seperti sepatu ataupun kasut kita. Dalam Injil daripada Gospel Barnabas, diriwayatkan Nabi Isa alaihissalam pernah memberitahu kepada umatnya tentang kemunculan seorang Mesiah. Mesiah iaitu seorang utusan akhir zaman selepas beliau. Sahabatnya bertanya kepada Nabi Isa, "Wahai Nabi Isa, antara Tuan dengan Mesiah yang akan bangkit selepas Tuan itu, siapakah yang lebih mulia?" Maka jawab Nabi Isa alaihissalam dalam bahasa Inggerisnya, "He who was made before me and shall come after me and shall bring the word of truth, so that his faith shall have no end. For I am not worthy to unloose the ties of the hosen of the ratchets of the shoes of the messenger of God, whom you call Messiah." Ringkas maksudnya, dia yang akan datang selepas aku lebih hebat daripada aku. Dan begitu hebatnya dia, sehinggakan kedudukan aku ini tidak layak untuk membuka tali sepatunya sekalipun. Begitu hebatnya sepatu Rasulullah SAW, hinggakan Nabi Isa pun merasakan beliau tidak layak untuk membuka tali kasut baginda. Saudara, entah kenapa kisah-kisah yang pernah berlaku kepada baginda dari sudut akhlak dan pelbagai lagi, hari ini bagaikan sudah tertimbus di hati umat baginda. Jauhnya rasa cinta dan rindu kita kepada baginda, mungkin kerana terbuai dan hanyut akibat nafsu dan dosa kita. Maka bersamalah kami pada malam ini mengikuti perbincangan yang merentas kebiasaan minda bersama dengan ahli panel jemputan yang sangat istimewa dan berwibawa, dan pastinya diiringi dengan bacaan Al-Quran yang menusuk ke dalam hati. Bagi mengulas lebih lanjut, halaqah Akar Tradisi Ilmu telah menghadirkan pertama kalinya seorang da'i gigih, iaitu yang insya-Allah dengan getaran semangat dan cintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, serta dia akan mampu membawa kita memberikan gambaran tentang bagaimana keagungan akhlak, dan insya-Allah akan mengembalikan, membenihkan cinta kita kepada Rasulullah menerusi pengalamannya dan juga pengucapannya. Insya-Allah beliau akan menghunjam ke dalam hati kita dengan mesej-mesej beliau. Saya kenalkan tetamu kita pada malam ini, Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid. Ahlan wa sahlan, marhaba. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa singgah ke teratak kami pada malam ini. Terima kasih. Ahlan wa sahlan. Baik, seperti biasa saudara, sebelum kita menjelajah ke ruang perbahasan, ayuh kita hayati terlebih dahulu pesanan Allah menerusi wahyunya. Dan seperti biasa, halaqah akan bersama dengan qari kita Al-Fadhil Ustaz Ahmad Tarmizi Abdul Rahman, yang akan bersama-sama menggetarkan jiwa kita dengan alunan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, dan tentunya menjadikan halaqah tak tengok rugi. Apa khabar Al-Fadhil? Alhamdulillah. Bagaimana hari ini? Begitu teruja ya, kita menanti sehari dua ni lagi. InsyaAllah. Baik, silakan dengan bacaan kita pada malam ini. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Bad, yang saya kasihi Tuan Habib Zainal Ali Zainal Abidin, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Untuk pertama kalinya pada malam ini, insya-Allah saya akan membacakan surah Al-Anbiya, surah yang ke-21, juzuk yang ke-17, ayat 105, 106 dan 107. Mudah-mudahan kita dapat sama-sama hayati ayat yang saya akan bacakan, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 1 Bismillahirrahmanirrahim.
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Dan demi sesungguhnya kami telah tulis di dalam kitab-kitab yang kami turunkan sesudah ada tulisannya pada Luh Mahfuz, bahawasanya bumi itu akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang salih. Sesungguhnya Al-Quran ini mengandungi keterangan-keterangan yang cukup bagi orang-orang yang cita-citanya mengerjakan ibadah kepada Allah dengan berilmu. Dan tiadalah kami mengutuskan engkau, wahai Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Amat benarlah firman Allah Subhanahu wa taala itu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Saudara, kalau kita melihat pada ayat ini merupakan ayat yang sangat masyhur, terkenal, sering kita diperdengarkan dengan ayat ini tentang bagaimana bahawa pengutusan Rasulullah bukan sekadar untuk umat manusia, bahkan menjadi rahmat kepada sekalian alam. Saya nak pergi kepada tetamu kita Habib, melihat kepada dalam konteks ayat sebentar tadi. Nabi Muhammad SAW ternyata bukan sekadar diutuskan untuk manusia, bahkan menjadi rahmat kepada sekalian alam. Pohon Habib jelaskan maksud di sebalik ayat ini. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda wa ba'du. Jazakallahu khairan Ustaz yang memberikan peluang kepada saya, dan kita diperdengarkan oleh Ustaz Tirmizi, masya-Allah, hasanallahu sautak, tentang satu ayat di dalam Al-Quran yang menyentuh tentang maksud utama diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mana kita tengok daripada ayat ini, ada 4 poin yang ingin saya sentuh, khususnya pada ayat yang terakhir, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan sungguh kami tidak mengutusmu wahai Muhammad melainkan untuk membawa rahmat kepada seluruh alam. Poin yang pertama adalah wa ma arsalnaka, tidak kami mengutus. Disandarkan utusan itu kepada kami, yakni Allah Subhanahu wa taala, dengan menggunakan dhamir nahnu lit ta'zim, untuk menunjuk keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya apa yang akan dilakukan oleh yang Maha Agung adalah perkara yang amat agung juga. Perkara yang kedua adalah al-mursal, yaitu seseorang yang diutus. Tentunya orang yang agung itu sendiri adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Disebutkan kalimat irsal di sini, bahwasanya baginda Rasulullah hanya membawa risalah yang diberikan, diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibawa kepada makhluk yang dilabelkan oleh Allah. Dalam poin yang ketiga yang saya maksudkan adalah al-alamin. Yani yang ketiga, poin yang ketiga adalah al-alamin. Jadi ada mursil yang mengutus, al-mursal yang diutus, kemudian al-mursal ilaih, yakni kepada siapa diutus. Kepada siapa diutus adalah lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi rahmatullah alaih mengatakan bahwasanya al-alamin kullu ma siwa Allah. Selain daripada Allah Subhanahu wa taala, dia tergolong daripada al-alamin. Maka kalau dikatakan al-alamin selain daripada Allah Subhanahu wa taala, ia adalah menyentuh kepada al-malaikah, menyentuh kepada al-jin, menyentuh kepada al-insan yang terutama sekali, dan juga al-jamadat, benda-benda yang tak bernyawa. Saya akan memberikan beberapa contoh. Poin yang keempat yang saya sebutkan adalah, kalau tadi yang mengutus, yang diutus, kemudian
kepada siapa diutus, dan yang terakhir adalah dengan apa diutus. Tentunya dengan apa diutus adalah dengan membawa rahmat kepada seluruh alam semesta. Kita kalau tengok dalam beberapa riwayat yang menyentuh tentang Nabi diutus kepada seluruh alam. Contohnya, saya akan mula daripada contoh Nabi diutus kepada benda yang tak bernyawa, iaitu kepada benda-benda mati. Nabi SAW satu ketika memanggil, datang seorang A'rabi, Badui, datang kepada Rasulullah, ditawarkan Islam oleh Rasulullah. Kemudian A'rabi itu mengatakan, kalau kamu boleh panggil pokok ini datang kepada kamu dan menyaksikan kamu adalah Rasul, maka aku akan beriman. Maka Nabi panggil pokok itu, ditanya oleh Nabi, siapa aku? Pokok itu menjawab, kamu adalah Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Maka Arabi itu pun kembali dan menyampaikan dakwah Nabi Muhammad kepada kaumnya. Nabi diutus kepada al-jamadat, kepada benda, kepada al-hayawan. Kita mungkin kerap mendengarkan tentang seekor onta yang sudah dipergunakan sekian lama oleh tuan empunya onta dan sudah agak tua onta itu, kemudian tidak lagi diberikan makanan sesuai. Maka onta itu ketika melihat Nabi sedang berjalan, onta itu menghampiri kepada Nabi SAW dan menunjukkan titisan air mata pada wajahnya. Nabi SAW menghampiri sambil mengusap pusarnya daripada bawah seperti ini. Dan dibersihkan kedua air mata onta itu dengan tangan Nabi SAW yang mulia. Kemudian Nabi berbicara kepada onta itu dan Nabi bertanya, di manakah tuan empunya onta ini? Maka ketika seorang Ansar itu mengatakan, kami ya Rasulullah yang punya, diberitahukan bahwasanya onta ini mengadu kepada aku, kalau kamu sudah sekian lama memakai dia dan sekarang sudah tua, tak banyak bekerja, kamu kurangkan pemberian makanan. Kata Nabi SAW, apa yang menarik di sini adalah Nabi usap onta itu, dibersihkan air mata yang sedang menitis daripada air mata onta tersebut. Nabi diutus kepada bangsa jin. Nabi SAW pun, kita cukup masyhur surat Al-Jin dalam Al-Quranul Karim yang Nabi datang ke sana. Bahkan Nabi SAW pernah mengatakan ketika baginda diberikan tulang untuk digunakan istinja, Nabi mengatakan ini tak boleh, ini adalah merupakan ta'am ikhwanukum al-jin. Ini adalah makanan saudara kamu daripada golongan al-jin. Ini tadi hayawan, benda mati, dan juga ini al-jin. Adapun manusia, fahaddits wala haraj, yakni tak terhingga besarnya rahmat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri mengatakan bahwasanya innama ana rahmatun muhdah. Aku ini adalah rahmat yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, jazakallah Habib. Terima kasih di atas cerita-cerita yang begitu menarik. Sebenarnya banyak lagi yang akan kita berbicara, bertanya, menggali kembali kisah-kisah yang sudah lama sebenarnya kita hampir terlupakan tentang bagaimana rahmat kasih sayang Rasulullah SAW kepada seluruh alam ini. Baik, kita akan banyak lagi berbincang selepas ini, namun saya fikir elok rasanya kita berzikir dulu seketika. Kita akan jumpa selepas ini. Halakah tak tengok rugi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih saudara kerana masih lagi setia bersama kami dalam halakah istimewa Februari pada malam ini, membincangkan satu tajuk yang sangat sederhana, sepasang sepatu Rasul, bersama dengan tetamu kita Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid, pemimpin Majlis Ta'lim Darul Murtada, membincangkan kisah-kisah berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya nak sambung perbincangan dengan Habib. Hasil daripada pengalaman, barangkali Habib banyak ke sana kemari merantau, mengajar, mengaji. Kalau kita lihat umat Islam, bagian besarnya, adakah mereka ini benar-benar kenal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
daripada janji Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keberadaan beliau dan agama yang dibawa oleh beliau adalah diungkapkan melalui lisan beliau sendiri ketika kembali daripada sebuah safar dan debu itu memenuhi kepada janggut dan serban Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk ke rumah Siti Fatimah. Kebiasaan baginda balik daripada safar akan masuk ke rumah Siti Fatimah. Dibersihkan oleh Siti Fatimah debu-debu itu sambil menangis. Kasihan melihat keadaan yang seumpama itu, baginda Rasulullah bertanya, "Ya bunayyati ma yubkiki?" Kenapa kamu menangis? Siti Fatimah menjawab, "Melihat keadaanmu ini wahai Rasulullah." Kata baginda Rasulullah, "Wahai anakku, ketahuilah, aku datang dengan ajaran agama yang diberikan oleh Allah kepada aku. Tak ada mana-mana rumah yang terbuat daripada debu ataupun daripada rambut, daripada apa saja, melainkan agama ayahmu akan masuk ke dalam rumah itu." Dia bermakna tak ada rumah di mana-mana melainkan akan mendengar dan mengetahui siapa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja dalam konteks pengenalan umat Islam itu sendiri, kita melihat memang fenomena dan realiti yang ada sekarang ini, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurang diberikan bahagian yang penuh untuk diminati dan dihayati akhlak dan budi pekerti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penyebab utama yang saya lihat adalah faqdut tarbiyah fil buyut. Kurangnya atau tidak adanya sistem pendidikan bermula daripada dalam rumah itu sendiri. Ini berbeza dengan cara para as-sahabah radhiyallahu anhum ardhahum ketika mereka sentiasa menanamkan kecintaan ataupun perbuatan serta akhlak serta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mungkin ingin kongsi bersama dalam program ini satu kisah yang cukup menarik antara dua anak sahabat daripada Ansar bernama Mu'adz dengan Mu'awwidh. Dalam peperangan Badar, saya ingat dia berada di sebelah kanan dan di sebelah kiri seorang sahabat besar Nabi yang bernama Abdurrahman ibn Auf. Maka dalam peperangan Nabi mengatur strategi tentera itu, Mu'adz bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, "Ya Am, wahai Pak Cik, kamu tahukah di antara semua tentera yang ada di hadapanku ini seorang yang bernama Abu Jahal?" Kata Abdurrahman bin Auf mengatakan, aku tahu yang mana satu Abu Jahal. Muawwidh pun bertanya juga, di manakah Abu Jahal? Maka diberitahukan Abu Jahal. Kata Abdurrahman bin Auf bertanya kepada kedua budak ini, "Kenapa kamu nak tahu Abu Jahal?" Dua budak ini mengatakan, "Aku mendengar dia selalu menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka penyebab utama dia nak bunuh kepada Abu Jahal karena menyakiti kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman bin Auf ketika melihat kepada Abu Jahal mengatakan kepada dua budak ini, "Hadza jaddukuma." Ini adalah orang yang kamu cari. Kedua budak ini meluncur menuju kepada Abu Jahal macam seekor harimau, kata Abdurrahman bin Auf, yang sedang memangsa kepada mangsanya. Mu'adz daripada kanan, Mu'awwidh daripada sebelah kiri, rebah Abu Jahal daripada kudanya. Yang menarik, dua budak ini setelah membunuh kepada Abu Jahal, kedua-duanya lari menuju kepada Rasulullah memberitahukan, "Ya Rasulullah, ana gataltu, ya Rasulullah, aku bunuh dia." Muawwidh pun mengatakan begitu. Kata baginda Rasulullah melayan, merespon kepada dua budak itu, "Ariyani sayfaikuma." Tunjukkan kepadaku dua pedang kamu, dua-duanya ada darah daripada Abu Jahal. Kata baginda Rasulullah, "Kilakuma, kamu berdua telah membunuh kepadanya." Apa yang menyebabkan dua budak ini bersemangat untuk mencari Abu Jahal? Abu Jahal tak pernah kacau pun kepada ayahnya, tak pernah kacau kepada dia. Dia ditanamkan di dalam rumahnya pendidikan, kecintaan kepada Rasulullah, sehingga apa saja yang mengganggu kepada Rasulullah, mereka bersedia untuk mengorbankan nyawanya demi membela kepada baginda Rasulullah SAW. Bila mana kita tanamkan pendidikan daripada dalam rumah tentang manhaj yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk alimu auladakum, ajarkan anak-anak kamu kecintaan kepada Rasulullah, generasi remaja akan tumbuh dengan keadaan penuh dengan kecintaan dan peneladanan kepada uswatun hasanah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, terima kasih banyak-banyak Habib. Cuma masalah sekarang kalau kita melihat dalam konteks umat Islam secara keseluruhannya, dalam soal kita menyayangi pribadi Nabi, menyayangi Rasulullah sebagai ikon kita dalam kedua uswah hasanah,
ada kaitan saya kira barangkali antara menyayangi Nabi Muhammad sebagai asas untuk mendapat kasih sayang dari Allah. Mohon Habib uraikan. Pada dasarnya menyayangi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah penyempurna kepada iman. Tak akan sempurna iman seseorang kecuali dengan mencintai, menyayangi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini terungkap melalui lisan Nabi sendiri dalam Sunan Imam Ahmad Ibn Hanbal ketika baginda bersabda, la yu'minu ahadukum, tak sempurna iman salah seorang daripada kamu hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Lebih dicintai lebih daripada anaknya, orang tuanya dan seluruh manusia. Dalam riwayat yang lain, wa min nafsihi alladhi baina jambai, dan daripada nyawanya sendiri yang berada di dalam. Kata Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, aku sayang kepada kamu lebih daripada segala-galanya kecuali nyawa aku sendiri. Kata baginda Rasulullah, belum sempurna iman kamu wahai Umar. Baru setelah Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, al-an, sekarang aku cinta kepada kamu lebih daripada nyawaku sendiri. Baginda bersabda, al-an ya Umar, sekarang juga baru sempurna iman kamu. Demikian ditekankan oleh Nabi bahwasanya tak sempurna iman seseorang kecuali mencintai kepada baginda Rasulullah SAW. Ada dua perkara yang perlu saya sentuh di sini berkenaan dengan cinta dan juga ikut. Sebagaimana tadi dikatakan bahwasanya yang cinta kepada Allah mesti ikut kepada Nabi akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cinta itu adalah af'alul qulub, adalah perbuatan daripada hati. Ittiba atau ikut kepada Nabi itu af'alul jawarih. Amalan perbuatan tubuh badan kita. Sumbernya itu adalah bermula daripada af'alul qulub, amalan hati kita cinta. Kata Imam Al-Ghazali mengatakan cinta itu adalah kecenderungan perasaan kita kepada sesuatu yang kita minati, yang kita sukai, yang kita cintai. Ini arti daripada cinta dan merupakan af'al al-qulub. Ittiba atau ikut itu thamarah, buah daripada kecintaan seseorang kepada orang lain. Maka buah cinta itu sendiri ada, kalau boleh saya kongsi bersama dalam program ini, ada 4 buah seseorang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah seseorang itu cinta kepada Nabi pasti akan ikut kepada Nabi. In kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Bila mana cinta kamu itu benar, kamu pasti taat ikut kepada dia. Karena seorang itu akan ikut kepada sesiapa yang dia cintai. Yang kedua adalah al-ma'iyyah, bersama orang yang dicintai. Kalau tadi ikut, yang kedua adalah al-ma'iyyah, bersama dengan orang yang dicintai. Ini mungkin boleh saya petik daripada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika khutbah kemudian ditanya oleh seseorang, ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Rasulullah, hari kiamat itu bila akan berlaku? Kata baginda Rasulullah, fama adatta laha, apa yang kamu siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Seorang itu mengatakan, ya Rasulullah, aku tak banyak mempersiapkan amal perbuatan, melainkan jiwa aku dipenuhi cinta kepada Allah dan Rasulnya. So dia katakan, aku tak mempunyai banyak amalan, bukan tak beramal, dia beramal, tapi tak banyak beramal. Dari segi af'alul jawarihnya, perbuatan anggota tubuh badannya, tak banyak dilakukan, tapi jiwanya dipenuhi dengan kecintaan kepada baginda Rasulullah. Jawaban baginda Rasulullah, anta ma'aman ahbabta. Kamu akan dihimpunkan bersama dengan orang yang kamu cintai. Sayyidina Anas ibn Malik mengatakan, ma farihtu ba'dal Islam, aku tak pernah merasa gembira setelah aku masuk Islam dan sebagaimana kegembiraan aku dengan hadis ini, yakni seseorang akan dihimpunkan bersama dengan orang yang ia cintai. Anas bin Malik mengatakan, aku cinta Rasulullah, aku cinta Sayyidina Abu Bakar, aku cinta Umar, untuk dihimpunkan bersama dengan mereka. Yang ketiga daripada thamarah, buah daripada kecintaan itu adalah tahagguguhu fi mahabbatillah, yakni seseorang yang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan nyata kecintaannya kepada Allah. Tanpa cinta kepada Nabi tak nyata cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Sunan Imam Tirmidzi baginda Rasulullah bersabda, cintailah Allah karena memberi nikmat kepada kamu, cintailah aku karena cintamu kepada Allah. So digandengkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diiringkan, tak sempurna cinta kepada Allah melainkan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah, ini adalah yang amat penting, adalah mendapat kecintaan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan mencintai kepada baginda Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum
yuhibbukumullah, katakanlah wahai Muhammad, jika kamu cinta kepada Allah, ikut kepada aku, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kamu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka terimalah kabar gembira yang amat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih Habib di atas huraian. Saya kira Ustaz Tarmizi begitu menarik sekali perbincangan kita pada malam ini, walaupun kita mengulang kembali kisah-kisah yang pernah kita sama-sama dengar, tetapi rupanya dia mempunyai falsafah yang tersirat dan daripada yang tersurat. Barangkali apa indikator kita pada malam ini? Terima kasih Al-Fadhil Sahabat, Al-Fadhil Tuan Habib. Ibu ayah, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menarik ya, sahabat. Tapi untuk jamming satu ayat lah, boleh insya-Allah. Minta izin. Iaitulah daripada surah Ali Imran ayat 159, juzuk yang keempat, surah yang ketiga ya. Sama-sama boleh kita tengok insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين صدق الله العظيم. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maka dengan sebab rahmat yang melimpah-limpah dari Allah kepadamu wahai Muhammad, engkau telah bersikap lemah lembut kepada mereka sahabat-sahabat dan pengikutmu. Dan kalaulah engkau bersikap kasar lagi keras hati, tentulah mereka lari dari kelilingmu. Oleh itu, maafkanlah mereka mengenai kesalahan yang mereka lakukan terhadapmu dan pohonkanlah ampun bagi mereka dan juga bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan perperangan dan soal-soal keduniaan itu. Kemudian apabila engkau telah berazam sesudah bermusyawarat untuk membuat sesuatu, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertawakal kepadanya. Mudah-mudahan ayat ini beri pedoman kepada kita. Wallahu a'lam. Jazakallah. Terima kasih Ustaz Tarmizi di atas mengumandangkan surah Ali Imran ayat 159 sebentar tadi. Baik, sebenarnya banyak lagi perkara-perkara yang akan kita bincangkan. Begitu seronok malam ini kita melakukan perjalanan merentas terowong masa, kembali dibuai keindahan kisah-kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan berzikir dulu seketika. Kita akan jumpa selepas ini. Halakah pastinya tak tengok rugi. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih saudara kerana masih lagi sudi bersama kami di dalam halaqah Akar Tradisi Ilmu membincangkan tajuk yang begitu istimewa, Sepasang Sepatu Rasul. Sebentar tadi kita telah war-warkan promo kita untuk halaqah untuk minggu hadapan, yang mana perlu diingat bahawa halaqah bermula daripada bulan ini. Kita bersiaran setiap hari Jumaat pukul 10.30 malam. Baik, saya nak sambung membincangkan tajuk Sepasang Sepatu Rasul sebab kita begitu seronok. Ustaz Tarmizi pun setuju, kita malam ini kita merasa seronok walaupun hanya kisah-kisah yang biasa kita pernah dengar, tetapi ianya sangat memberi kesan. Baik, saya nak kaitkan Habib dengan ayat yang Ustaz Tarmizi kumandangkan kepada kita sebentar sebelum kita berpisah tadi, Ali Imran 159, merangkumi sebahagian daripada akhlak dan sifat Rasulullah SAW. Bagaimana kita nak tambahkan lagi cerita pada malam ini? Dikatakan sebagai indahnya akhlak baginda itu sendiri. Dan kenapa sebahagian besar daripada kita sendiri sebagai umat baginda yang kadang-kadang tidak menyedari kekuatan akhlak ini? Silakan Habib.
menyentuh kepada ayat yang dibaca tadi. Kalau kita melihat ke belakang sedikit, sebab wurud atau nuzulnya ayat itu sendiri adalah dia bersempena dengan peperangan Uhud yang sudah berlaku sebelumnya. Kita tahu peperangan Uhud itu adalah kekalahan dialami oleh kaum muslimin disebabkan oleh beberapa perkara daripada yang berlaku daripada arahan Nabi kepada para pemanah itu untuk tidak turun daripada gunung yang telah dipesankan oleh Nabi untuk tidak turun, akan tetapi mereka turun dan akhirnya keadaan kaum muslimin pada waktu itu adalah kocar-kacir dan ramai lebih kurang 70 orang daripada sahabat Nabi yang syahid dalam peperangan itu. Kemudian turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum." Kalau kita tengok daripada ayat ini adalah menyentuh kepada beberapa orang yang mempunyai kesilapan, kesalahan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesilapan yang pertama adalah kaum muda yang agak memaksa pada waktu itu kepada Rasulullah untuk keluar daripada kota Madinah menghadapi kaum musyrikin di luar kota Madinah, yang awalnya Nabi menghadapi kaum musyrikin daripada dalam Madinah. Akan tetapi baginda turut karena baginda bermusyawarah, dan ini konsep musyawarah itu adalah ditekankan oleh baginda sendiri, walaupun pandangan orang lain pada waktu itu adalah berlawanan dengan pandangan baginda Rasulullah, akan tetapi karena hasil musyawarah baginda pun menyetujui pandangan kaum muda. Baginda keluar. Ini kesilapan yang pertama daripada kaum muda yang memaksa Nabi untuk keluar. Yang kedua adalah para pemanah itu. Resiko atau akibat daripada ini semua kesilapan yang dilakukan oleh sebahagian orang ini adalah 70 orang syahid, juga termasuk bapa saudara Nabi Sayyidina Hamzah yang syahid dan dibelah dadanya. Baginda sendiri adalah keluar darah daripada wajahnya, sehingga al-mighfar itu baginda menggunakan topi perang, ada macam rantai yang mengalir yang turun ke bawah untuk menghalangi pukulan. Rantai itu kecil-kecil, terkena panah tepat kepada rantainya dan masuk ke dalam gigi geraham baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Darah itu keluar dengan begitu derasnya. Siti Fatimah mencuba untuk berhentikan darah dengan air, ternyata lebih keluar banyak. Akhirnya menggunakan daripada pelepah korma atau kayu korma yang dibakar dengan kemudian dipadamkan, kemudian diletakkan pada wajah Nabi SAW untuk memberhentikan darah yang sedang keluar, dan baginda sambil berlari menghindari serangan panah daripada segala penjuru yang menyerang kepada Nabi SAW. Kesilapan ini yang berlaku kepada sebahagian para sahabat, mungkin kalau tengok daripada 70 orang syahid, termasuk pak saudara Nabi, termasuk Nabi terluka, mesti mendapatkan satu hukuman yang berat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin mendidik bagaimana sepatutnya seorang mempunyai sikap bijaksana menghadapi segala permasalahan. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Dengan rahmat yang Allah beri kepada kamu, engkau berlemah lembut kepada mereka. Siapa mereka itu? Mereka yang menyebabkan memaksa Nabi keluar, mereka para pemanah yang turun setelah dilarang, mereka yang lari kocar-kacir pada waktu itu, linta lahum. Kau berlemah lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Kalau kamu keras, mereka akan lari. Sifat orang yang mempunyai jiwa rahmah, tak mau orang lari, karena larinya mereka daripada kebenaran akan membawa kepada satu kebinasaan kepada mereka. Kemudian lepas daripada itu, Allah Subhanahu wa taala bukan hanya menyuruh Nabi berbuat lemah lembut dan melarang Nabi berbuat kasar, fa'fu anhum, maafkan mereka. Yang menjadi sebab Nabi terluka, yang menjadi sebab pak saudaranya syahid, yang menjadi sebab 70 orang syahid, maafkan mereka. Adakah cukup maaf? Wastaghfir lahum. Mintakan ampun kepada Allah untuk mereka yang berdosa, mereka yang bersalah mereka, tapi yang disuruh memintakan ampun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak cukup daripada itu, wasyawirhum fil amri. Ajak lagi mereka bermusyawarah. Jangan kamu fed up untuk bermusyawarah dengan mereka, walaupun mereka ketika sebelum ini bermusyawarah memaksa kamu keluar dan padahnya adalah kekalahan dialami. Jangan putus asa untuk bermusyawarah lagi dengan mereka. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ini menunjukkan bagaimana hebatnya rahmat Nabi. Tentunya tidak lain dan tidak bukan karena yang mengajar beliau adalah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah. Terima kasih Habib. Begitu menarik sungguh perbicaraan kita pada malam ini, banyak perkara baru yang kita dapat. Saya garis bawahkan satu kalimat yang digunakan oleh Habib pada awal tadi, iaitu masalah hati kita ini. Masalah hati ini. Kadang-kadang kita khawatir dalam soal kecintaan kita kepada baginda, kadang-kadang hati kita ini sudah membeku.
barangkali sebagai nasihat, sebelum hati kita ini menjadi beku, apakah yang wajarnya kita lakukan, dan bagaimana untuk kita nak mencari rasa rindu dan juga mendapat kasih yang sejati dan berpanjangan daripada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dikatakan dalam pepatah Melayu kita, tak kenal maka tak sayang. Langkah pertama untuk menjiwai akan rasa rindu dan cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengenali kepribadian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia, sebagai rasul, sebagai orang yang telah mendahului mencintai kepada kita sebelum kita dilahirkan lagi. Di dalam hadis Nabi bersabda, wa syauqah ila ikhwani, alangkah aku rindu kepada saudara-saudaraku, kata baginda Rasulullah. As-sahabah mengatakan, awalasna ikhwanuka ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudara kamu? Kata baginda Rasulullah, antum ashabi, kamu sahabat kepada aku. Tapi ikhwani, saudara aku, orang yang hidup setelah aku, beriman kepada aku, walaupun tidak melihat kepada aku, menghidupkan sunnahku, yang mereka mengorbankan apa saja yang mereka miliki untuk berjumpa dan melihat kepada aku. Sudah dirindui oleh Nabi SAW, hanya saja daripada timbal balik daripada kita. Kalau kerinduan daripada Nabi sudah ada, hanya daripada kita, adakah kita merindui kepada baginda Rasulullah? Tentunya langkah yang pertama, kenali baginda Rasulullah melalui sirah Nabi SAW. Yang kedua, hayati kehidupan baginda Rasulullah dalam kehidupan keseharian kita. Wa'alamu anna fiikum Rasulullah. Ketahuilah di dalam kamu ada Rasulullah SAW. Maknanya hayatilah kehidupan baginda Rasulullah di dalam hati dan jiwa kamu, supaya kamu menjiwai kewujudan Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan kamu. Yang ketiga adalah memperbanyak berselawat kepada Nabi SAW. Saya rasa itu adalah sebagai satu permulaan untuk kita dapat mengenali dan melahirkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Cuma kadang-kadang Habib, hati ini agak beku dan keras. Bangladesh sudah lama bergelumang dengan maksiat barangkali. Bagaimana nak ditarik balik supaya dapat merasai cinta kepada junjungan itu? Nah, setiap kita memberikan ruang kepada hati itu untuk merindui ataupun mengenali kepada baginda Rasulullah SAW, akan terbuka daripada Allah kepada hati kita untuk mengetahui macam mana untuk mengenali kepada baginda Rasulullah. Kita hanya perlu membuka hati. Macam mana kita nak membuka hati? Yang pertama adalah kita hendaklah membaca hal-hal yang mempunyai hubung kait dengan Rasulullah, seperti kitab Syama'il Muhammadiyah. Syama'il Muhammadiyah yang tuliskan oleh Imam At-Tirmidzi memberikan satu gambaran, bayangan kepada kita macam mana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang sahabat baginda Rasulullah ketika meriwayatkan tentang bagaimana itu Rasulullah, pada satu malam bulan purnama begitu jelas, dan aku melihat pada malam itu bulan cukup jelas, dan aku melihat wajah Nabi juga. Aku bandingkan antara wajah Nabi dengan bulan purnama, aku nampak wajah Nabi lagi lebih bercahaya. Kata sahabat itu menggambarkan tentang wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siti Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha mengatakan ketika beliau sedang menjahit di dalam rumah dan jarumnya pun terjatuh, dan dia mencari karena gelap tak berjumpai jarum yang begitu kecil. Sambil meraba ke bawah tak terjumpa, sehingga baginda membuka tirai masuk ke dalam rumahnya, terus nampak kepada jarum yang sedang jatuh itu. Maka Siti Aisyah mengatakan, ma adwa wajhaka ya Rasulullah, alangkah terangnya wajahmu itu wahai Rasulullah. Kata baginda Rasulullah, wahai Aisyah, celaka orang yang tidak melihat kepada wajah ini. Siti Aisyah mengatakan, siapa ya Rasulullah tidak boleh melihat kepada wajah itu? Kan man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang disebut namaku di hadapannya tidak berselawat kepada aku. Demikian kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Aduhai ya Rasulullah. Manusia nan agung. Namun baginda tetap saja memilih jalan hidup yang sangat sederhana, harum dan mewangi semesta alam. Barangkali Ustaz Tarmizi, apa barangkali jamming kita yang seterusnya, kumandangkan kepada kami ayat Al-Quran yang mungkin kita boleh kaitkan, menambahkan lagi keimanan kita pada malam ini. Silakan. Terima kasih Fadil Sahabat. Ini kasihi Tuan Habib. Tuan-tuan dan puan-puan para penonton setia halaqah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang kesekian kalinya ini, izinkan saya untuk membacakan dua ayat daripada surah Al-Fath, surah Al-Fath,
juzuk yang ke-26, iaitulah ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 berkenaan dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Sadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya kami telah mengutusmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang menjadi saksi yang diterima keterangannya dan sebagai pembawa berita gembira kepada orang-orang yang beriman serta memberi amaran kepada orang-orang yang ingkar. Kami mengutusmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya engkau dan umatmu beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan supaya kamu kuatkan agamanya serta memuliakannya, dan supaya kamu beribadah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Amat benarlah firman Allah Ta'ala itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itulah dua ayat yang ingin saya sampaikan dalam surah Al-Fath. Mudah-mudahan ayat-ayat yang saya bacakan pada malam ini memberi peringatan dan pengajaran kepada kita. Wallahu a'lam. Jazakallah. Terima kasih Ustaz Samizi. Begitulah hebatnya saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak baginda begitu hebat, begitu mulia, perjuangan baginda begitu gigih. Akhlak baginda jangankan dengan sahabat, bahkan dengan musuh pun begitu hebat sekali. Kalau dengan sahabat tu bayangkan baginda boleh makan 5 masam tapi tersenyum. Masya Allah. Itu pun kita kadang-kadang susah nak dibuat. Baik, banyak lagi perkara yang akan kita bincangkan, namun saya kira kita akan berzikir seketika diiringi oleh saudara Hafiz Hamidun. Kita akan jumpa selepas ini. Halakah tak tengok rugi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saudara, terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami hingga ke saat ini. Sebenarnya kita sudah pun berada pada penghujung pertemuan kita Halaqah Istimewa Februari, membincangkan atau meraihkan bersempena dengan bulan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah pun di penghujung. Seperti biasa, Halaqah akan mempersilakan tetamu kita untuk memberikan pelan tindakan. Apa kesimpulan, perkara yang boleh kita take action daripada perbincangan malam ini? Fadhal. Tajuk tadi yang disebutkan adalah sepasang sepatu Rasul. Teringat kepada satu syair disampaikan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani. Dia mengatakan bahwasanya ala ra'si hadzal kaun na'lu Muhammadin alat wa jami'ul khalqi tahta ni'alihi. Lada turi Musa nudia an ikhla' wa Muhammadun ladal arshi lam yu'mar bi khal'i ni'alihi. Dan di atas arsh ini, di atas cakrawala ini, di atas alam raya ini, sepatu Nabi Muhammad alat naik ke atas. Wa jami'ul khalqi tahta ni'alihi, semua makhluk di bawah sepatu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa diseru di gunung Tur, ini di bumi, ikhla'na 'alaika fa innaka bil wadil muqaddas tuwa, buka kau punya sepatu ataupun selipar. Wa Muhammadun ladzal arsy lam yu'mar bi khal'i ni'alihi. Nabi Muhammad di atas arsy tak diperintah untuk membuka sepatunya atau selipar yang dipakainya. Bermakna kalau ini sepatu kulit
yang melekat di bawah kaki baginda Rasulullah, yang An-Najasyi sendiri pernah berkata, kalau aku jumpa dengan orang ini, aku akan cuci kakinya. Kata An-Najasyi mengatakan begitu. Kalau ini sepatu yang terbuat daripada kulit lekat di bawah telapak kaki Nabi SAW, boleh naik ke atas. Jiwa seorang manusia bila mana sentiasa rapat dengan Nabi SAW, maka dia akan mendapatkan anugerah yang besar, yaitu bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Hayati kehidupan Rasulullah melalui sirahnya, hayati sunnahnya, teladani akhlaknya. Maka kata baginda Rasulullah, aqrabukum minni yaumal qiyamati ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling hampir dengan aku nanti di hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Demikian kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, terima kasih, jazakallah. Terima kasih Habib di atas pelantikan yang begitu menarik tadi. Saudara, kalaulah kasut itu jadi mulia kerana melekat di tapak kaki Nabi yang mulia, maka kasut itu jadi mulia. Maka hari ini kita juga jadi mulia kerana kita adalah umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Aduhai Rasulullah, manusia nan agung, mudah-mudahan baginda mengenali kita di dunia dan di akhirat. Saya tinggalkan saudara dengan satu syair daripada Al-Hafiz Syamsuddin bin Nasruddin Al-Dimashqi yang telah bersyair satu kata-kata yang sangat indah. Kata beliau, "Idza kana hadza kafiran jaa zammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhalladan ata innahu fi yaumil isnaini daiman yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada fama dhannu bil abdi alladhi tula umruhu bi ahmada masruran wa mata wahadan." masyaallah. Maksudnya kurang lebih, kalaulah si kafir ini iaitu Abu Lahab, yang mana memang sudah dicela oleh Allah kepadanya, dibinasakan kedua belah tangannya dan kekal dalam neraka jahim dalamnya, namun datang keistimewaan kepadanya setiap hari Isnin sentiasa akan diringankan azab kerana kegembiraannya, kerana kelahiran Rasul yang mulia. Maka apakah pendapatmu ganjaran kepada orang yang sepanjang umurnya sentiasa bergembira dengan Nabi Muhammad dan mati dalam tauhidnya yang sempurna? Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan bincang-bincang kita pada malam ini memberi kita suatu buah fikiran untuk kembali menyahut rindu dan kasih sayang Nabi kepada kita. Mudah-mudahan melalui Rasul yang bakal kita sambut ini adalah titik permulaan untuk kita menjadi orang yang lebih mencintai baginda dan seterusnya. Amin. Berusaha bermanfaat kepada agama, bangsa dan negara. Kita mengucapkan ribuan terima kasih utamanya kepada tetamu kita, Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid, pemimpin Majlis Ta'lim Darul Murtada, dan sudah pastinya kepada qari kita Al-Fadil Ustaz Ahmad Tarmizi bin Abdul Rahman. InsyaAllah berjumpa pada minggu hadapan mudah-mudahan. Begitulah saudara perbincangan sepasang sepatu Rasul. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan. Mudah-mudahan kita bertemu pada lain-lain kesempatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. لو كان بيننا الحبيب لدنا القاصي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب وتدعو الله فيجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاه يا مجيب فدتك روحي يا حبيب محمد مكرم الغريب بقربك